Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a wa wala. Alhamdulillah, saudara penonton, kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada tengah hari ini sekali lagi kita dipertemukan dan diberi ruang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama dalam hari Jumaat Sayyidul Ayyam, di mana umat Islam seluruh dunia khususnya yang berada di negara kita berada di masjid-masjid yang berhampiran bagi bakal mendengar isi khutbah dalam bentuk nazir, peringatan maupun basyir ataupun berita gembira yang bakal disampaikan oleh khatib yang bertugas di mimbar-mimbar Masjid Jumaat pada tengah hari ini. Dan untuk maklumat anda, maksudnya waktu solat fardu Jumaat bagi kawasan Kuala Lumpur dan kawasan yang sama waktu dengannya ialah pada pukul 1.30 tengah hari. Dan pada tengah hari ini kami bawakan kepada anda langsung dari mimbar Masjid Negara Kuala Lumpur, di mana pada tengah hari ini mimbar yang bakal membicarakan khutbah yang berjudul mengharmonikan masyarakat bakal disampaikan oleh khatib yang bertugas, iaitu Ustaz Amru Al-As bin Adnan. Manakala pada tengah hari ini juga kita bakal bersama-sama dengan Imam Masjid Negara bagi membincangkan serba sedikit tentang isi khutbah yang bakal disampaikan di Masjid Negara pada tengah hari ini. Dan sebentar lagi juga pada pukul 1.30 tengah hari, bila yang bertugas Ustaz Shah Azri Ahmad bakal mengumandangkan azan bagi menandakan masuknya waktu solat Jumaat pada pagi kawasan Kuala Lumpur, sebagaimana disebutkan di awal tadi. Untuk makluman anda, hari ini adalah merupakan hari cuti umum bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Dan bagaimana anda maklumi juga, hari ini merupakan hari ataupun minggu keharmonian antaragama sedunia. Dan sempena dengan minggu keharmonian antaragama inilah juga maka mimbar pada kali ini bakal berbicara soal mengharmonikan agama di antara kita semua, khususnya dengan Malaysia ini. Jadi bersama-sama saya pada tengah hari, insya-Allah, yang berbahagia Ustaz Azhar Tuarno, Imam Masjid Negara, untuk sama-sama kita kupas sedikit tentang isi khutbah yang bakal disampaikan oleh khatib yang bertugas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berbicara soal mengharmonikan agama hari ini. Kita nak berbicara soal ini, mungkin Ustaz ada kupasan sedikit tentang isi khutbah yang bakal disampaikan pada tengah hari ini. Ya. Di antara isi khutbah yang bertajuk mengharmonikan masyarakat ialah mengenai di antara perkara yang mengharmonikan masyarakat adalah toleransi beragama. Jadi sebagaimana yang dimaklumi bahawa apabila Nabi SAW sampai ke Madinah, perkara yang pertama yang dilakukan oleh Nabi adalah mendirikan masjid dan kemudian mempersaudarakan antara orang-orang Ansar dan Muhajirin, dan yang ketiga melakukan perjanjian dengan orang-orang Yahudi yang menjadi majoriti besar masyarakat pada waktu itu di Madinah. Dan ini nak menggambarkan kepada kita bahawa toleransi beragama ini telah wujud sejak daripada awal Islam lagi dan dipelopori sendiri oleh Nabi SAW, dan sepatutnya umat Islam hari ini mencontohi Nabi. Bagaimana Nabi SAW memberikan gambaran yang terbaik tentang toleransi agama sejak 1400 tahun yang lalu. Baik, bila Ustaz sebutkan di awal tadi ada 3 perkara yang menjadi asas pembinaan masyarakat Madinah yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, saya tertarik dengan perkara ketiga. Walaupun yang pertama dan kedua melibatkan harmoni antara masyarakat Islam, khususnya umat Islam, dalam konteks yang ketiga itu perjanjian dengan masyarakat Yahudi, itu sebagai sesuatu yang menandakan betapa Islam mementingkan keharmonian antara penduduk walaupun bukan Islam itu sendiri. Mungkin Ustaz boleh komen yang di situ. Ya. Menjadi suatu yang amat penting pada waktu itu kerana majoriti besar masyarakat di Madinah adalah Yahudi, dan Nabi SAW telah mengadakan perjanjian untuk saling hidup bersama, saling bantu-membantu dan menghormati antara satu sama lain dan sama-sama mempertahankan Madinah. Dan konteks itu kalau kita kembalikan kepada keadaan negara kita Malaysia hari ini adalah lebih kurang sama. Jadi sebab itu toleransi agama yang telah dipelopori oleh Nabi harus dikaji, diperhatikan oleh masyarakat Islam di Malaysia ini, bagaimana hendak dilakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW, dan juga kepada masyarakat bukan Islam di Malaysia ini yang juga menjadi penduduk negara ini untuk menghormati Islam dan menjaga toleransi agama demi mengekalkan keamanan dan kestabilan Malaysia ini. Baik. Keharmoni yang terbina sejak sekian lama, ini yang kita nak teruskan pada masa yang akan datang. Mungkin dalam konteks masyarakat kita, bagaimana agaknya kita boleh memupuk
keharmonian ini agar berterusan, khususnya di kalangan generasi baru yang tidak mengetahui sejarah atau latar belakang kemerdekaan negara kita? Ya. Asas kepada negara kita adalah perlembagaan yang telah wujud sejak daripada zaman kemerdekaan lagi. Jadi dalam artikel 11 kurungan 4 dinyatakan secara dalam artikel yang ke-11 dinyatakan bahawa Islam adalah agama rasmi, dan kemudian ada pecahan yang lain menyatakan bahawa agama lain tidak boleh disebarkan kepada kalangan masyarakat Islam. Jadi ini secara jelas menunjukkan bahawa untuk menjaga keharmonian agama, Islam menghormati amalan agama-agama yang lain, dan juga agama yang lain harus menghormati Islam sebagai agama rasmi kepada negara ini. Jadi bila masyarakat Islam dan bukan Islam memahami konteks yang sebenarnya berlaku pada hari ini, jadi mereka akan rasa bahawa kepentingan keamanan ini harus dijaga secara bersama supaya keamanan yang telah kita kecapi hari ini, toleransi yang telah wujud itu tidak terganggu. Jadi kalau jika ada masyarakat yang cuba melawan ataupun menentang kepada konsep yang telah sedia ada ini, dia harus juga dibenteras untuk menjamin kestabilan negara ini. Baik, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kita bersama-sama dengan Ustaz Azhar Tuarno, Imam Masjid Negara, yang telah sama-sama mengupas sedikit isi kandungan khutbah sana. Kita ikuti azan sama-sama. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا
إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Alhamdulillah, saudara, demikian tadi kita ikuti azan yang dikumandangkan oleh Bilal yang bertugas di Masjid Negara pada tengah hari ini, Ustaz Shah Azri bin Ahmad. Dan sebagaimana kita bincangkan di awal tadi bersama dengan Ustaz Azhar Tuano, Imam Masjid Negara, bahawa mengharmonikan masyarakat yang diasaskan dalam pembinaan negara Islam Madinah oleh baginda sallallahu alaihi wasallam mengambil kira keharmonian di antara penganut agama yang berbeza. Dalam konteks sesama Islam, baginda mengasaskan masjid sebagai pusat ibadah, pusat pentadbiran dan juga pusat musyawarah sesama ummah. Dan dalam konteks dengan masyarakat yang lain pula, khususnya dalam konteks negara Islam Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengadakan perjanjian dengan orang-orang Yahudi supaya sama-sama mempertahankan kota Madinah daripada ancaman musuh luar. Inilah sebenarnya juga yang berlaku dalam negara kita bila mana kita sama-sama terikat dengan suatu ikatan kenegaraan yang memastikan seluruh masyarakat dan rakyat negara kita bersama-sama menjaga kepentingan negara. Dan dalam konteks ini kita sebenarnya melihat bahawa agama itu sebagai suatu yang meskipun pegangan yang berbeza, tetapi dalam konteks menjaga keharmonian negara adalah merupakan satu tanggungjawab bersama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Allah menegaskan bahawa manusia ini Allah jadikan dengan perancangan bahawa mereka dijadikan berbeza-beza daripada lelaki dan wanita, syu'uban wa qabaila, daripada puak-puak yang berbeza-beza. Tujuannya ialah untuk mereka saling kenal mengenali antara satu yang dengan yang lain. Dan pun begitu, pertimbangan Allah dalam membezakan mereka yang mulia di kalangan mereka ialah mereka yang bertakwa. Dan dalam konteks ini kita sebagai umat Islam percaya penuh yakin bahawa umat yang bertakwa itulah yang menjadi perkiraan kita di akhirat nanti. Oleh itu, bersempena dengan sambutan Minggu Keharmonian Antaragama, pada kali ini mimbar Masjid Negara membicarakan soal mengharmonikan masyarakat. Dan asas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi memastikan masyarakatnya harmoni ialah meminta, mengarahkan agar umat manusia tidak saling cerca-mencerca antara satu sama lain. Kita ikuti keseluruhan khutbah yang bakal disampaikan oleh khatib sebelum itu azan yang kedua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمدك ربي ونستعينك ونستغفرك ونتوب إليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير ويقول جل وعلا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, pada hari Jumat yang berkat dan di dalam masjid yang mulia ini, saya berpesan kepada diri saya dan kepada sidang Jumat yang menjadi tetamu Allah sekalian, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya, di samping kita meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang terbaik, umat contoh dan memperolehi kebahagiaan di dunia dan di hari akhirat. Minbar pada hari ini akan menyampaikan khutbah yang bertajuk mengharmonikan masyarakat. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, berdasarkan kepada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahawa pendekatan agama memainkan peranan yang besar di dalam mengharmonikan masyarakat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana merangka piagam Madinah, beliau telah mengikut bimbingan wahyu dan berdasarkan norma-norma masyarakat Madinah ketika itu. Terdapat 3 langkah yang telah diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam membentuk piagam Madinah. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan sebuah masjid sebagai tempat orang Islam beribadah dan tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ajaran Islam serta tempat pentadbiran. Yang kedua, mengikat tali persaudaraan di antara kaum Ansar dan Muhajirin bagi mewujudkan persefahaman dan juga untuk membantu kaum Muhajirin untuk memulakan hidup baru dengan pertolongan kaum Ansar. Dan yang ketiga, mengadakan perjanjian dengan orang Yahudi supaya mereka sama-sama mempertahankan Madinah daripada ancaman luar.
Dan di antara butir-butir kesepakatan yang terkandung dalam piagam Madinah ialah sesiapa yang hidup dan tinggal di wilayah Madinah, sama ada Islam ataupun bukan Islam, dengan syarat tidak berlaku zalim, khianat dan huru-hara, maka hendaklah mereka dilindungi dan diberi keamanan di bawah kekuasaan Islam yang suci. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dengan maksudnya, sesiapa yang menyakiti orang bukan Islam yang berada di bawah perlindungan Islam, maka dia telah menyakiti aku. Dan sesiapa yang menyakiti aku, maka dia telah menyakiti Tuhan. Riwayat Abu Daud. Begitu juga dengan apa yang diriwayatkan oleh Jabir Abdullah radhiyallahu anhu. Satu jenazah lalu di hadapan kami, yakni para sahabat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri. Lalu kami pun turut berdiri. Kami berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, itu adalah jenazah Yahudi." Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apabila kamu melihat jenazah, maka berdirilah." Riwayat Al-Bukhari. Hadis ini telah memberi isyarat bahawa Islam menggalakkan umatnya menghormati semua agama dan kaum. Kerana Islam ini menuntut kita supaya saling hormat menghormati dan bersikap lebih kemanusiaan sesama manusia yang lain. Inilah konsep yang telah terbina dan diamalkan oleh pemerintah semenjak kemerdekaan, sehingga berjaya mewujudkan masyarakat yang berbilang agama yang sentiasa hidup harmoni di negara ini. Menurut Ibn Taymiyah di dalam kitabnya Fatawa Ibn Taymiyah, bahawa kesejahteraan umat manusia tidak dapat diwujudkan di dunia maupun di akhirat kecuali mereka bergabung menjadi sebuah masyarakat, bekerjasama dan saling tolong menolong untuk menciptakan kesejahteraan dan mencegah kesengsaraan. Dan kerana itu jugalah agama Islam telah mengatur prinsip-prinsip dasar semua bidang kehidupan umat manusia, termasuklah konsep hubungan dengan penganut agama lain. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 108, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha 'adwan bighairi 'ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum. Thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Yang bermaksud, dan janganlah kamu menghina apa yang mereka sembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, kerana mereka kelak akan mencaci Allah secara melampaui batas tanpa ilmu pengetahuan. Demikianlah kami memperelokkan pada pandangan tiap-tiap umat akan amal perbuatan mereka, kemudian kepada Tuhan mereka lah tempat kembali mereka. Lalu dia menerangkan kepada mereka apa yang mereka telah lakukan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, di negara kita, sejarah telah membuktikan bahawa dasar hidup pelbagai agama, keturunan dan juga budaya dapat membentuk masyarakat yang harmoni. Walaupun kebebasan beragama dibenarkan di negara kita, namun ianya dilindungi oleh perlembagaan persekutuan yang telah memperuntukkan Islam sebagai agama persekutuan ataupun agama negara. Walau bagaimanapun, agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai. Dalam usaha mengukuhkan Islam, perlembagaan juga telah memperuntukkan dalam perkara 11 dalam kurungan 4 bahawa diayah agama lain kepada umat Islam adalah dilarang. Oleh itu, agama Islam telah mengajar kita bagaimana untuk menghormati juga melindungi hak-hak penganut agama lain. Pengajaran paling penting adalah kita dilarang berlaku tidak adil terhadap mereka hanya disebabkan perbezaan agama. Sebaliknya, jika hak Islam digugat, hak orang Islam dipertikai, orang Islam diperkotak-katikkan, maka barulah Islam mengizinkan umatnya bertindak mengikut lunas-lunas sebagaimana yang telah digariskan oleh syarak. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8 hingga 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. Yang bermaksud, Allah tidak melarang kamu daripada berbuat baik dan juga berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu kerana agamamu,
dan tidak mengeluarkan kamu dari kampung halaman kamu. Sesungguhnya Allah mengasihi orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanyalah melarang kamu daripada menjadikan teman rapat orang-orang yang memerangi kamu kerana agama kamu dan mengeluarkan kamu dari kampung halamanmu, serta mereka membantu orang lain untuk mengusir kamu. Dan ingatlah, sesiapa yang menjadikan mereka teman rapat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ingatlah, jangan ada di antara kita yang sanggup memanipulasikan isu berkaitan agama demi kepentingan diri, kerana kesannya sangat buruk pada agama juga kepada negara. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, seharusnya umat Islam memahami tuntutan mengharmonikan masyarakat juga bertoleransi dalam kehidupan. Namun perlu diingat, toleransi yang dimaksudkan bukanlah bererti kita mengakui doktrin keyakinan mereka, kerana dalam persoalan akidah, Islam tidak sama sekali berkompromi dengan kekufuran atau kesyirikan. Toleransi yang dimaksudkan oleh Islam ialah kita tidak melampaui batas dalam perkara-perkara yang telah dipersetujui. Kerana sikap melampau sebenarnya akan menjadi pemangkin terhadap ketidaksepaduan masyarakat dan seterusnya akan melemahkan kestabilan sosiopolitik negara. Mimbar ingin berpesan bahawa umat Islam yang menjiwai makna keharmonian adalah mereka yang sentiasa bersikap terbuka dan saling menghormati di antara satu sama lain. Kepada mereka yang bukan Islam, mimbar juga ingin mengingatkan, usahlah mempertikaikan perkara yang telah termaktub di dalam perlembagaan dan dipersetujui bersama, serta mempertikai hak-hak eksklusif orang Islam. Hujatul Islam Imam Al-Ghazali berpesan bahawa sesuatu umat itu perlu mantap pegangan agamanya. Tidak sempurna agama melainkan seiring dengan dunia. Agama itu tiang utama, sementara kekuasaan itu adalah penjaganya. Sesuatu yang tidak bertiang pasti akan runtuh, dan sesuatu yang tiada penjaga pasti akan musnah dan hilang. Inilah masanya umat Islam sedar betapa ulil amri di kalangan negara kita ini sentiasa mementingkan masa depan akidah juga hala tuju umat Islam. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah pada minggu ini bersempena Minggu Keharmonian Antara Agama Sedunia yang disambut pada setiap minggu pertama bulan Februari, yang mana ia bertujuan untuk mewujudkan keharmonian di antara penganut agama di samping mengarus perdanakan agama sebagai jalan penyelesaian terhadap konflik dunia. Maka mimbar menyeru kepada umat Islam sekalian agar kita sama-sama merenung apakah kita telah melaksanakan seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita sentiasa bermuamalah dengan baik kepada sesama manusia. Apakah kita telah mencontohi akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berurusan dengan orang bukan Islam, yang mana mereka ini berlindung di bawah pemerintah Islam. Menerusi akhlak dan sikap kita ini, insya-Allah dengan izinnya, masyarakat bukan Islam akan tertarik dengan medan dakwah bilhal kita. Mudah-mudahan dengan kita kembali merenung, kita menilai perjalanan hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mampu berdakwah dengan akhlak dan prinsip-prinsip yang telah digariskan oleh agama kita. Semoga dengan itu juga kita mampu menterjemahkan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Marilah sama-sama kita mengambil peluang ini untuk mengeratkan silaturahim sesama Islam dan meningkatkan dakwah kepada orang bukan Islam, menerusi toleransi juga kemuliaan akhlak kita seperti mana yang telah digariskan oleh Islam yang suci. Yakinlah, seluruh umat Islam bertanggungjawab mengekalkan keharmonian, dan sebab itulah kita perlu menolak sebarang unsur yang boleh memecah belahkan perpaduan di antara kaum juga agama. Percayalah, menerusi sifat-sifat yang telah dinyatakan tadi akan mampu melenyapkan salah faham mereka terhadap Islam selama ini, hasil daripada propaganda media barat yang memusuhi Islam. Semoga negara yang tercinta ini terus maju, aman dan damai, dan menjadi payung juga pelindung kepada Islam dan umatnya. Bayangkan, segala kenikmatan juga kebahagiaan pasti akan dirasai oleh seluruh umat hasil mengamalkan sifat juga akhlak yang telah disebutkan tadi. Mengakhiri khutbah, marilah sama-sama kita merenung firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 64. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah
ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Yang bermaksud, katakanlah wahai ahli kitab, marilah sama-sama kepada satu kalimah yang sama antara kami dengan kamu, iaitu kita tidak menyembah melainkan Allah dan kita tidak menyekutukan dengannya sesuatu pun, dan jangan sebagian daripada kita mengambil sebagian lain sebagai Tuhan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahawa kami adalah orang Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه فقال الله تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب وعن أزواج نبينا المطهرات وعن أهل بيته وقرابته وسائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أنزل رحمة على السلاطين الكرام وولاة المسلمين العظام الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون. وخصوصا على Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Al-Mu'tasim Billah Muhibbuddin Tuanku Al-Haj Abdul Halim Mu'azzam Shah Ibn Al-Marhum Sultan Badli Shah wa ala Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tuanku Hajah Haminah. Allahumma ja'al Malizia wa sa'ir bilad al-muslimin tayyibatan aminatan mutma'innatan rakhiyah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما